Baik, kembali dalam fokus minggu depan. Tadi kita bercakap berkaitan dengan sudut kesihatan dan sebagainya. Banyak perkara juga untuk kita lihat, terutamanya berkaitan dengan sektor ekonomi dan juga bila banyak sektor telah dibuka sempadan, boleh kita bercakap berkaitan dengan pelancongan dan sebagainya. Kedai makan juga tidak ada lagi syarat dan juga seperti SOP sebelum ini, ia dimasukkan dan boleh dibuka selama 24 jam. Tetapi bagaimana untuk rakyat memahami, bagaimana untuk kita melihat kepada merangsang ekonomi rakyat yang lebih baik dalam tempoh ini. Tetapi masih lagi kita hidup dalam COVID-19. Jadi bersama saya adalah Fakhur Razi Rashid, Koordinator Program Research for Social Advancement REFSA, bersama saya di menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum Fakhur Razi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. pertama sekali, ini perkara penting. Kita mendengar berita baik juga, berita yang cukup baik, terutamanya kepada rakyat Malaysia selepas beberapa perkara ini diperjuangkan untuk mendapat RM10,000 daripada KWSP, mengeluarkan wang simpanan KWSP itu. Tetapi bagaimana ini boleh dikaitkan dalam tempoh itu, ia juga berlaku pada 1 April dan dalam tempoh itu juga pembukaan sempadan, banyak perkara-perkara lain kita telah beralih kepada fasa endemik dan sebagainya. Fakhur Razi lihat sendiri bagaimana perkara ini dapat dicaturkan ataupun melalui satu proses yang cukup baik ketika kita berdepan dengan situasi endemik dan juga COVID-19 ini. Kalau kita lihat daripada awal lagi apabila menceritakan tentang tahun 2022, salah satu perkara yang menjadi keutamaan kerajaan dan pembuat dasar dan rakyat itu sendiri adalah pembukaan sepadan dan bagaimana mereka boleh menjana ekonomi dalam selepas 2 tahun pasca pandemik ini. Dan kalau kita lihat daripada apa yang telah dirancang oleh Majlis Pemilihan Negara MPN, sendiri mengatakan yang sempadan negara sepatutnya dibuka pada 1 Januari lagi dan kemudiannya ditangguhkan kepada 1 Mac dan akhirnya dilaksanakan pada 1 April tidak lama lagi. Dan kita akan melihat bahawasanya apa yang berlaku dan sepadan negara dapat dibuka ini adalah satu langkah positif kepada sektor ekonomi khususnya untuk menarik pelabur. Yang keduanya adalah untuk memastikan golongan pekerja, rakyat itu sendiri untuk kembali bernafas sebelum mencari pendapatan mereka yang terjejas teruk akibat COVID-19 dalam tempoh 2 tahun. 2 tahun yang kita tahu COVID-19 ini agak kritikal pada waktu itu. Dan kalau kita lihat sempadan pembukaan sempadan antara Malaysia dan sepadan antarabangsa ini pun telah diperkatakan hangat ketika dalam Pilihan Raya Negeri Johor, di mana sepadan Singapura Malaysia antara salah satu sempadan utama yang paling sibuk dan paling penting. Cuma persoalan saya di sini apabila kita menceritakan tentang pembukaan sepadan dan memulihkan semula ekonomi, saya berharap agar kerajaan itu sendiri mempunyai perancangan yang lebih konstruktif, bukan sekadar membuka ekonomi dan membuka sempadan, tetapi kita perlu mempunyai misi yang jelas. Bagaimanakah ekonomi kita akan dibawa ke arah yang lebih baik untuk tempoh 5 atau 10 tahun akan datang. Kerana saya fikir fasa pemulihan atau endemik ini adalah fasa di mana ia akan berkembang secara evolusi satu persatu dan ia akan mengambil masa untuk memastikan struktur-struktur ekonomi ataupun persekitaran perniagaan itu sendiri beralih kepada fasa yang lebih mampan dan mampu memberi refleksi ekonomi kepada rakyat itu sendiri. Mhm. Dan juga Fakhur Razi, kelangsungan sosial dan juga bagaimana perkembangan ekonomi kita melalui fasa dan juga 1 dan juga 2 tahun yang mungkin agak-agak merisaukan sebelum ini. Tetapi dalam tempoh kita menjengah kepada 2022 tahun ini, kita telah pun melewati hampir suku tahun. Bagaimana Fakhur Razi melihat kepada perkembangan itu, terutamanya dari sudut ekonomi rakyat, dari sudut tahap kesihatan, dari sudut semuanya untuk kita memastikan bahawa perjalanan kita Malaysia dan juga rakyatnya berada pada landasan yang cukup betul. Apabila kita lihat KWSP pencarum dapat keluarkan duit dan sebagainya, ia adalah saya rasa satu kelegaan kepada rakyat. Tetapi ia adalah satu tekanan juga kepada rakyat dan pembuat dasar pemimpin negara juga tentang bagaimana kita ingin merencana
5 atau 10 tahun akan datang, khususnya apabila Malaysia berhadapan dengan pelbagai cabaran. Pertamanya kita akan menjadi negara tua pada tahun 2030, aging society. Yang keduanya, kita berhadapan dengan krisis climate change ataupun krisis alam sekitar yang saya rasa agak memberi kesan juga dan memberi kebimbangan kepada rakyat. Yang ketiganya adalah krisis, saya fikir peluang pekerjaan khususnya dalam kalangan anak muda dengan gaji yang lebih baik itu masih lagi dalam keadaan yang masih kritikal. Kerana pada hari ini kita dapat melihat kalau kita tidak uruskan isu-isu ekonomi ini, termasuklah pendapatan rakyat dan bagaimana kita ingin merapatkan jurang miskin kaya itu sendiri, maka kita akan berhadapan dengan lagi satu krisis besar untuk 20 ataupun 10 tahun akan datang. Dan ini memerlukan kerjasama daripada semua pihak untuk memastikan rakyat dapat mendepani cabaran-cabaran ekonomi ini pada tempoh yang jangka masa panjang. Dan tidak lupa juga, hari ini Malaysia juga berhadapan dengan impak di mana berlakunya krisis geopolitik di Ukraine dan Rusia yang memboleh menjejaskan ekonomi rakyat itu sendiri, khususnya dalam import seperti baja dan sebagainya, import ekspor baja. Dan kemudiannya krisis yang saya rasa saya panggil ni krisis kerana ia agak lama dihadapi oleh rakyat, iaitu salah satunya adalah kenaikan harga barang. Dan ini menyebabkan walaupun rakyat mendapat wang ataupun kira PSP yang banyak, tetapi mereka perlu merencananya dengan bijak. Dan pada masa yang sama, mereka memerlukan bantuan daripada kerajaan, khususnya kepada peniaga kecil yang masih lagi, saya rasa walaupun dalam fasa peralihan ini mereka dapat momentum untuk naik semula dalam fasa ekonomi yang lebih baik, tetapi mereka juga memerlukan bantuan daripada kerajaan ataupun rangsangan ekonomi itu untuk memastikan ekonomi mereka dapat stabil untuk jangka masa panjang. Fakul Razi menyebut berkaitan dengan IKS, mungkin peniaga-peniaga kecil dan sebagainya menjelang Ramadan, mungkin dalam seminggu saja lagi, ini mungkin peluang yang terlepas dalam kebanyakan mereka yang berniaga selama 2 tahun sebelum ini. Tetapi selepas fasa ataupun berada pada 1 April ini, mungkin kekurangannya agak sedikit ataupun masalah dan juga isu seperti sebelum ini, SOP-nya agak longgar dan sebagainya. Tetapi bagaimana peluang ini perlu diambil oleh mereka dalam memastikan pemacuan ekonomi itu dapat dijalankan, dalam masa yang sama penyeimbangan dalam suasana endemik itu harus dititik beratkan juga. Apa yang kita dapat lihat dalam fasa ini di mana kita pun nak hampir Ramadan, dan saya fikir IKS merupakan pemain paling penting dalam merencana ataupun menjadi pencetus kepada perubahan ekonomi negara dalam fasa pemulihan dan endemik ini. Jadi saya fikir apa yang perlu dilakukan oleh IKS adalah mereka perlu lebih berani keluar daripada comfort zone mereka untuk mencuba ataupun memberi satu perkara baru di dalam sektor mereka sendiri. Tidak kiralah sama ada IKS itu dalam mana-mana industri sekalipun. Tetapi apa yang paling saya ingin tekankan di sini adalah bagaimana kerajaan boleh membantu mereka untuk memastikan pihak IKS ini dapat menjana semula ekonomi mereka yang terjejas sebelum ini. Sebagai contoh, mungkin kerajaan boleh melihat bagaimana ingin memperluaskan program subsidi upah PSU 5.0 yang selama ini bersasar, dan bagaimana bajet 2022 yang memberi peruntukan kepada IKS ini dapat memastikan rangsangan ekonomi dalam pihak IKS itu berlaku. Dan ini juga akan memberi peluang kepada pekerja, di mana walaupun baru-baru ini Perdana Menteri mengumumkan kenaikan gaji minimum sebanyak RM1,500, tetapi apa yang lebih penting sekarang adalah bagaimana kita ingin mempertingkatkan pendapatan pekerja itu sendiri, dan program seperti subsidi upah dan peningkatan gaji minima ini adalah merupakan satu permulaan baik buat pekerja dalam memasuki endemik dan memasuki fasa bulan Ramadan ini. Dan juga Fakul Razi, mungkin kurang daripada 1 minit, apa yang Fakul Razi harapkan dan juga mahu lihat selepas 1 April 2022 ini? Saya ingin melihat sebuah perancangan daripada pihak kerajaan yang lebih serius dalam memastikan
ekonomi selepas 1 April ini mempunyai hala tuju yang jelas. Ia bukan sekadar satu momentum populis untuk menaikkan sentimen rakyat menyanyi kerajaan, tetapi ia perlulah dengan perancangan ataupun pengisian yang lebih konstruktif bagi memastikan ekonomi negara, khususnya ekonomi rakyat golongan pekerja ini dapat dibela untuk tempoh yang panjang. Kerana dalam jangka masa pendek mungkin kita dapat lihat kebanyakan golongan pekerja ini dapat bernafas dengan baik sekarang, tetapi untuk 10-20 tahun akan datang, khususnya generasi muda akan berhadapan dengan beberapa krisis ekonomi yang tidak menentu setakat ini. Jadi saya mengharapkan kerajaan perlu lebih berani tampil dan memastikan perancangan yang lebih jelas tentang apa yang mereka mahukan dan apa mereka ingin bawakan kepada rakyat supaya rakyat dapat hidup dalam keadaan yang lebih sejahtera untuk tempoh jangka masa panjang. Baik, terima kasih Fakhur Razi Rashid, Koordinator Program Research for Social Advancement REFSA, atas diskusi itu tadi. Itu yang apa yang REFSA lihat, dan juga diskusi ini penting untuk kita bawakan, terutamanya menjelang minggu hadapan, untuk kita melihat perkara-perkara yang mungkin berlaku dan juga yang mungkin kita rasakan penting, dan melihat kepada bagaimana sektor ekonomi, kesihatan itu dapat diimbangi dengan lebih baik. Baik, itu saja waktu yang kita ada dalam Fokus minggu depan. Saya Sandahya dari World Trade Center Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan jumpa lagi.